Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung perbahasan kita seperti mana kebiasaannya kita di sini. Bermula pada minggu lepas kita dah sebut tentang mukaddimah daripada kitab yang akan kita gunakan sebagai teks kita pada setiap kuliah hari Khamis malam Jumaat di Masjid Al-Barakah ni, iaitu kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 256 Hijrah. Lebih terkenal dengan kitabnya Sahih Bukhari. Jadi kita akan baca salah satu daripada karya beliau yang berjudul Al-Adabul Mufrad, yang mana kita dah sebut mukaddimah pada minggu lepas. Kitab Al-Adabul Mufrad, sebab apa nama Adabul Mufrad? Al-Adabul Mufrad ay infarada bihi min kitabihi as-Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab alladhi infarada bihi min kitabihi as-Sahih Al-Bukhari, iaitu kitab Al-Adabul Mufrad ni dinamakan dengan Adab Mufrad. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari dia ada tulis kitab Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ni ada kitab adab. Lepas daripada siap Sahih Bukhari tu, tulis pula kitab nama dia Adabul Mufrad, adab yang eksklusif. Sebab nak bagi beza Kitabul Adab yang ada dalam Sahih Bukhari dengan kitab adab dalam kitab Adabul Mufrad ni. Dan satu benda yang kita kena tahu, kitab Adabul Mufrad ni syarat-syarat hadis di dalamnya tidak seketat syarat-syarat hadis dalam Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari 7,000 lebih hadis tu semua hadis sahih. Tapi dalam kitab Adabul Mufrad lebih kurang 500 lebih hadis. Ada yang mungkin hadisnya dhaif, dan dhaif tu tak sampailah pada dhaif yang berat, tak sampai kepada terlalu dhaif, sama ada dhaif ataupun hasan. Dan dia bezalah, metodologi penulisan tu beza. Itu kita dah sebut pada mukaddimah. Jadi malam ni insya-Allah kita akan masuk bab pertama daripada kitab Adabul Mufrad. Bab pertama daripada kitab Adabul Mufrad ialah bab yang bertajuk firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya dengan baik. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Jadi bab pertama kita pada malam ni, Imam Bukhari dia nak bawa hadis yang mensyarahkan ayat ke-8 surah Ankabut ni. Ayat ke-8 surah Ankabut tadi kita baca,
Allah Ta'ala sebut wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul dengan kedua orang tuanya, iaitu ibu bapanya, dengan baik. Jadi bab pertama ni nak beritahu tentang adab seorang anak dengan kedua ibu bapanya. Kita dah sebut kitab Sahih Bukhari ni, kitab Adabul Mufrad ni ialah kitab yang cerita pada kita hadis-hadis berkaitan dengan adab makhluk sesama makhluk. Kita dah bahas adab ni ada 3 pada mukaddimah. Adab ni yang pertama, adab makhluk tu dengan pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tuntutan ataupun adab kita sebagai makhluk terhadap Tuhan pencipta kita, itu pertama. Yang kedua, adab seorang manusia, seorang umat kepada nabinya ataupun rasulnya, adab kita dengan Rasulullah. Itu bahagian kedua. Okay. Dan bahagian ketiga, adab kita sama-sama kita dalam kita bermuamalah harian ni, dalam kita duduk berkeluarga, institusi masyarakat ni, adab sama-sama kita. Jadi kita Adabul Mufrad ni dia nak bahas bahagian ketiga. Dia tak bahas adab dengan Allah Ta'ala, tak bahas. Tak bahas juga adab dengan Rasul. Tapi fokusnya lebih banyak nak bahas adab sama-sama manusia. Orang dekat, orang jauh, ahli keluarga ataupun orang-orang yang tidak ada tali persaudaraan dengan kita. Apa adab dia? Okay. Jadi bab pertama, Allah Subhanahu Wa Taala, penulis kitab, dia bawa firman Allah, surah Ankabut ayat ke-8. Ayat tu jelas. Allah Ta'ala sebut wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia untuk buat baik kepada ibu dan bapa. Okay. Jadi hadis kita dalam bab ni lebih kurang ada 2 hadis untuk bab ni. Dia nak beritahu pada kita tentang tuntutan seorang anak terhadap ibu dan bapa. Yang mana kita tahu buat baik pada mak ayah ni semua orang tahu tuntutan. Banyak ayat Quran cerita tentang kewajipan buat baik kepada mak dan ayah. Okay. Kita baca hadis pertama. Hadis pertama, qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Amr Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdullah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah 'azza wa jalla qala as-salatu fi waqtiha qultu thumma ayyu qala thumma birrul walidain qultu thumma ayyu qala thumma al-jihadu fi sabilillah qala haddathani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Maksud dia daripada Abu Amr Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Siapa Abu Amr Asy-Syaibani ni? Abu Amr Asy-Syaibani ialah seorang tabi'in. Tabi'in ni golongan mana? Tabi'in ni ialah golongan yang sempat berjumpa dengan sahabat Nabi dan dia masuk Islam dan dia mati di atas agama Islam. Tabi'in, orang yang pernah berjumpa dengan sahabat, tak syarat melihat, jumpa. Sebab ada sebahagian tabi'in dia buta ataupun dia rabun, macam mana dia nak tengok muka sahabat tu? Jadi syarat dia ialah berjumpa. Okay. Jadi Abu Amr Asy-Syaibani ni siapa dia? Disebut dalam kitab Al-A'lam ataupun Al-I'lam karangan Imam Az-Zarkali. Dia ni dilahirkan pada tahun 94 Hijrah dan wafat pada tahun 206 Hijrah. Dia duduk pada zaman kegemilangan imam-imam mazhab. Kalau kita tengok yang dekat dengan Abu Amr Asy-Syaibani ni siapa? Yang dekat dengan Abu Amr Asy-Syaibani ni ialah Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 100, wafat tahun 204. Dia wafat tahun 206. Tapi Imam Syafi'i bukan tabi'in lah, dia tabi'ut tabi'in. Okay. Cuma zaman tu tak jauh. Okay. Dan dikatakan dia ni pernah belajar dengan Imam
Pernah Imam Malik, Imam Ahmad belajar dengan dia. Imam Ahmad belajar dengan dia, bukan dia belajar dengan Imam Ahmad. Dia ni guru pada Imam Ahmad bin Hanbal. Okay. Kata Abu Amru Asy-Syaibani, seorang tabi'in, dia kata pemilik rumah ini, okay, dia cerita hadis ni, dia kata sahibu hadhihi dar, pemilik rumah ini, wa auma'a biyadihi ila dari Abdullah, sambil dia menunjukkan tangannya ataupun jari telunjuknya kepada rumah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dia tu tabi'in. Dia kata Abu Amru Asy-Syaibani, dia beritahu hadis ni kepada anak-anak murid dia. Dia kata satu hari di rumah dia ni, rumah siapa? Rumah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Okay. Aku pernah duduk dan aku pernah diceritakan satu hadis. Maknanya dia duduk rumah Abdullah bin Mas'ud, lalu Abdullah bin Mas'ud cerita pada dia satu hadis. Okay. Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ni dia kata dia pernah duduk sekali dengan Nabi, dua orang, tak ada orang lain, dia dengan Nabi je. Okay. Dia tanya Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling baik di sisi Allah Azza wa Jalla? Tanya soalan tu pada Nabi. Jawab Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat bila mana masuk waktu. Dia tanya soalan, sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ni, dia tanya soalan pada Nabi. Soalan dia berbunyi, amalan apa yang Allah Ta'ala paling suka? Ahabbu al-amalu ilallah, yang paling Tuhan suka ni apa? Jawab Nabi, salat bila mana masuk waktu, salat awal waktu. Jawapan Nabi. Okay. First kita nak tengok hadis ni. Hadis ni kita boleh tengok dan kita boleh nampak apa yang ada pada diri sahabat. Sahabat ni kalau dia tanya soalan pada Nabi, dia tanya soalan yang penting dan soalan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jarang sahabat Nabi ni kalau dia tanya soalan tu bersifat duniawi. Jarang. Soalan tu mesti ada manfaat besar. Tanya Nabi, amalan apa yang Allah Ta'ala paling suka kalau hamba dia buat? Soalan tu bunyi pun cerdik dah. Tanya soalan cerdik. Dia bukan macam kita, sebahagian kita tanya soalan tu nampak macam akademik tapi tak ada manfaat. Contoh, tanya ustaz, macam mana nak salat kalau berada luar pada bumi? Mari kuliah tanya soalan, kalau saya duduk angkasa lepas, macam mana nak salat? Dia tu satu Malaysia pun tak habis pusing lagi duk tanya macam mana nak salat angkasa lepas. Memang tak ada gaya nak keluar ke angkasa lepas pun. Maknanya nak keluar negara pun payah. Kurang penting, soalan tu tak penting dan tak ada manfaat. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, benda ni pernah berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, satu hari aku mengajar, ada seorang lelaki datang dalam majlis aku. Ra'aitu fi syaklihi, aku melihat pada perwatakannya, kasulihyatihi, janggut dia tebal. Ka'annahu, seakan-akan dia tu yahfazu alaf minal ahadith, dia tu hafal ribuan hadis. Hebat nampak. Masuk masjid dalam majlis ilmu, janggut tebal, pakai jubah pula kemahan, nampak tu kemah. Masuk, tanya soalan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Soalan dia, apakah hukum berwudu menggunakan ma'ul ward, air mawar, air bunga ros? Kalau tak ada air habis dah. Ada air mawar, air wangi, boleh tak ambil wuduk dengan air tu?
Lepas tu dia tanya Imam Ahmad, boleh tak ambil wuduk dengan air yang telah digunakan untuk menjerukkan sesuatu sayur? Sebab orang Arab ni dia ada makanan nama dia mukhallal. Mukhallal ni jeruk lah kita. Jeruk, satu benda tu bila mana kita dah guna untuk jerukkan sesuatu, jeruk buah ke, jeruk carrot ke, lobak apa semua, air tu, air lebihan tu, boleh tak guna buat ambil sembahyang? Dia tanya soalan tu pada Imam Ahmad. Imam Ahmad pun tanya pada dia satu soalan. Imam Ahmad tanya pada dia, tahu tak kamu doa yang Nabi SAW ajar bila mana masuk masjid? Dia kata tak tahu. Tahu tak kamu doa yang Nabi ajar bila mana keluar masjid? Tak tahu. Imam Ahmad kata tak padan dengan janggut tebal, tak padan dengan jubah kemah, duk tanya soalan nampak hebat, rupa-rupanya benda kecil tak tahu. Kata Imam Ahmad, idhab fata'allam hadha, keluar pergi belajar yang ni dulu. Tak payah serabut, tak payah sibuk duk pergi tanya apa hukum ambil sembahyang dengan air mawar. Sebab tu dalam mazhab Hambali ni dia ada kaedah. Dalam mazhab Hambali kaedah dia an-nahyu fil bahthi, an-nahyu 'anil bahthi fi ma la yaqa'. Larangan bahas satu benda yang belum berlaku. Tak berlaku lagi. Benda tu tak pernah berlaku. Tiba-tiba kita duk nak bahas. Macam mana nak menentukan kiblat bila mana berada luar pada bumi? Berapa orang sangat orang Malaysia yang nak keluar pada bumi? Tak bahas. Hatta yaqa'a, bila berlaku baru bahas. Contoh, tak ada tempat lah nak duduk atas muka bumi, semua kena keluar, semua kena beli kapal angkasa. Okey, masa tu baru bahas. Jadi nak beritahu pada kita, sahabat Nabi dia punya gaya soalan, dia tak tanya macam tu. Dia tak tanya macam tu. Dia mesti tanya benda penting, benda mustahak. Sebab tu kau tengok hadis-hadis Nabi yang lain, bila mana Nabi cerita kepada para sahabat tentang akan datangnya Dajjal di akhir zaman, Nabi kata sebelum datangnya Dajjal ni akan berlakunya sinin mukhadda'ah, tahun-tahun yang penuh fitnah, dan akan berlaku satu keadaan yang mana satu hari itu dirasakan seperti setahun, satu hari itu rasa macam sebulan, satu hari itu rasa macam seminggu, dan satu hari itu akan rasa macam hari-hari lain. Apa sahabat tanya Nabi? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau kami sempat dengan keadaan tu, macam mana kami nak solat? Macam mana kami nak solat? Nabi kata, faqdirulah. Kalau kamu sempat, kamu kadarkan sendirilah. Maknanya biasanya waktu ni dah masuk subuh, solat lah. Satu hari rasa macam setahun, sehari je tapi rasa macam setahun. Kalau terserempak, sempat dengan waktu tu, maknanya kita tengok soalan sahabat ni cukup cerdik. Sebab soalan sahabat ni telah menjawab sebahagian besar permasalahan fiqh yang berlaku. Bila mana kita berada di tempat yang kita tak ada kemampuan nak tentukan waktu solat, tak ada kemampuan. Mungkin kawasan tu minoriti Islam, ataupun kita seorang je Islam, negara komunis, pergi ke Korea Utara, tak ada orang Islam, kita seorang. Nak tahu waktu ni dah subuh ke asar ke, kita takdirkan macam kita duduk di negara kita. Hadis tu menyelesaikan masalah. Dia bukan macam kita. Soalan sahabat tu menyelesaikan masalah, bukan macam kita tanya ustaz tak selesai masalah, banyak masalah pula keluar. Asal masalah sikit je, kerana soalan kita jadi khusuk pula, jadi banyak masalah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni dia tanya Nabi, ayyul amal ahabbu ilallah, amalan apa paling baik? Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha, salat bila mana masuk waktu. Masuk waktu salat, yang tu Tuhan suka. Sebab tu dalam hadis lain Nabi sebut, ahabbul a'mali ilallah al-fara'id, amalan yang Tuhan paling suka ni ialah fardu, amalan fardu. Bila mana Tuhan wajibkan satu amalan, amalan tu kita panggil fardu. Contoh apa?
solat 5 waktu ni fardu. Puasa bulan Ramadan fardu. Zakat bagi yang berkemampuan fardu. Wajib haji bagi yang berkemampuan fardu. Nabi kata ahabbul a'mali ilallah al-faraid. Amalan yang paling Tuhan suka ialah cantikkan fardu yang tertakluk pada diri kita. Sebab tu antara tipu daya iblis juga, dia jadikan kita sibuk dengan amalan sunat tapi kita lebih kurang dengan amalan fardu. Nanti nak masuk bulan Ramadan lagi, tuan-tuan akan tengok sebahagian orang tarawih berebut mari, solat jemaah di masjid tak mari sangat. Yang dahsyat lagi mari tarawih, isyak pun tak mari. Isyak sembahyang kat rumah, tarawih je mari. Okay. Jadi itu juga antara tempat syaitan dia nampakkan kita ni penting pada benda tu. Jadi yang paling betul dalam beribadah ni ialah tahsinul faraid, cantikkan fardu, baru takfiru, baru banyakkan amalan sunat. Tapi sebahagian kita ni banyakkan amalan sunat, cuaikan amalan fardu. Itu salah satu contoh. Contoh lain banyak Contoh lain, boleh belanja kawan kedai mahal-mahal, boleh belanja kawan, siap buat ride lagi. Maknanya hujung minggu keluar, sama ada naik basikal ke naik motor besar ke, tujuan pergi mana? Pergi makan lemang di satu kawasan, lemang Tok Ki Temerloh, sebab kita dulu duduk belah sana. Ride motor besar, anak kat rumah sebulan sekali tak merasa lemang pun, tapi dengan kawan-kawan seminggu sekali tu tertipu. Sebenarnya beri nafkah pada isteri, beri nafkah pada anak lebih baik, tapi sibuk duk cari benda lain. Sama juga dengan bab menuntut ilmu pun begitu. Bab menuntut ilmu pun begitu. Kita ada majlis ilmu yang banyak di Masjid Surau. Kita ada majlis ilmu yang dekat dengan rumah kita, dalam qaryah kita ada majlis ilmu yang jauh. Majlis ilmu yang jauh. Macam mana kita nak berinteraksi dengan masalah macam ni? Bila mana kita nak pergi majlis ilmu banyak. Banyak kuliah poster banyak. Hak yang dekat dengan rumah kita pun ada, hak yang jauh pun ada. Saya ingat dulu pernah berlaku keadaan sebelum saya mai pindah ke Perlis ni, duduk di Kemaman, Terengganu. Masa tu tahun lepas Dr. Zakir Naik mari ke Kelantan, di mana, di Stadium Negeri Kelantan. Ramai yang pergi. Yang tak pernah mari kuliah pun pergi. Yang dahsyatnya yang pergi tu sepatah bahasa Inggeris pun tak faham. Kuliah tepi rumah dia tak pernah pergi pun. Hak yang fardu ain tak lepas mana pun. Dia pergi musafir jauh, duk ingat dapat pahala banyak. Sampai di stadium tu Zakir Naik duk bercakap bahasa Inggeris fluently, semua English, tak ada bahasa Melayu. Habis kuliah cari kedai makan duk sembang, sedap dia ceramah, apa benda tak tahu. Tertipu, kadang-kadang tertipu. Itu keadaan sebahagian manusia. Dia rasa macam kita ni nak dapat pahala kok jauh, kena keluar jauh. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak beri pahala dengan benda dekat, tapi kita pergi nampak benda jauh. Sebenarnya kita duk nampak belanja orang makan tu Allah Ta'ala nak beri pahala, tapi dalam masa yang sama tanggungjawab kita terabai, nafkahnya apa-apa semua kita terabai. Jadi itu benda juga kita kena faham. Jadi jawapan Nabi tu tepat. Nabi jawab kepada Abdullah bin Mas'ud, as-salatu ala waqtiha, salat bila mana masuk waktu, salat fardu. Nabi tak jawab pada Abdullah bin Mas'ud, semayanglah duha 8 rakaat. Nabi tak jawab. Berilah sedekah RM10 sehari, 10 dirham sehari. Nabi tak jawab juga. Nabi bagi benda yang sahabat pun tahu. Dia orang dah pernah dengar pun sebelum-sebelum ni. Solat 5 waktu ni wajib, tapi Nabi bagi kemas sikit pasak tu. Nabi kata, kalau kamu boleh jaga yang ni, Allah Ta'ala suka. Apa dia? Ala waqtiha. As-salah ala waqtiha. Salat masuk waktu.
Masuk waktu tak lengahkan salat. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, bila mana masuk saja waktu salat, Nabi SAW kalau dia duduk dengan aku, dia duduk dalam rumah aku, sebelum salat, sebelum masuk waktu orang tak azan lagi, dia ni layan je aku bercakap. Dengar orang azan, dia bangun keluar pada rumah macam tak kenal aku, tinggal je aku. Sebab Nabi ada sikap menjaga waktu salat. Bahkan kita tengok ada sebahagian para ulama, ada satu kisah disebutkan, saya tak ingat nama dia, dia ni tabi'in, tapi dia ni tukang rumah juga. Dia tu tabi'in, dia tu ulama, dia tukang rumah, dia buat rumah. Kata anak murid dia, ada satu bahagian lagi dah nak siap rumah tu, labinatun. Labinah ni satu bata, maknanya kalau simen tu siap lah dinding tu. Orang azan, dia tinggalkan simen bata tu sebab nak pergi salat. Alang-alang satu bata je lagi pun. Tapi nak beritahu pada kita, punctual, tepat waktu, pahala Tuhan nak beri banyak. Dan lebih baik kalau orang tu boleh datang lebih awal. Sebab tu dalam hadis lain Nabi SAW sebut pada kita, 3 perkara ni kalau kita buat, Allah Ta'ala akan yamhu bihil khataya, hapuskan dosa-dosa kecil kita. Wa yarfa'u bihid darajat, Allah Ta'ala angkat darjat kita. Apa dia? Nabi kata, yang pertama, kasratul khuta ilal masajid, perbanyakkan berjalan ke masjid. Yang kedua, Nabi kata, isbaghul wudu alal makarih, berwudu pada waktu-waktu yang berat nak berwudu. Contoh bangun subuh berwudu. Tajdidul wudu, sentiasa berwudu, jaga diri ni duduk dalam keadaan wudu. Sama ada waktu tu waktu tak selesa ataupun tak berasa nak kena air sangat. Contoh bangun waktu subuh, sejuk, nak kena air tu takut, tak berapa nak kena air sangat. Waktu tu kita beranikan diri, kita ambil air semayang dengan sempurna. Sebab tu dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata antara pahala yang Tuhan nak beri banyak juga pada orang ni, orang yang bermusafir, dia perelokkan wuduk dia. Orang yang bermusafir, tuan-tuan, bawa kenderaan jauh-jauh, antara dugaan dia letih. Berhenti RNR nak salat, letih. Dengan letih tu, kadang-kadang kita ambil wuduk ni lebih kurang. Ada hadis riwayat Abu Daud, Nabi kata siapa yang perhati, kemas elok-elok dia ambil wuduk tu, bagi cantik semua, basuh pun lebih daripada had yang disunatkan, orang tu dapat pahala besar. Sebab waktu tu kita letih badan, kita buat ibadat lebih kurang, tapi nak jaga kualiti tu Allah Ta'ala beri. Situlah tempat-tempat Allah Ta'ala nak beri pahala. Sebab sebahagian orang dia nampak nak beri pahala ni kena ada duit banyak, kena ada dalam bank 1 juta, 1/2 juta sedekah buat masjid, baru pahala banyak. Kalau yang kecil-kecil ni payah sangat nak masuk. Okay. Seterusnya kata Abdullah bin Mas'ud, thumma ayyu, dia kata selepas daripada salat pada awal waktu, apa lagi amalan lain? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata birrul walidain, buat baik kepada mak dan ayah kamu. Nabi jawab, buat baik kepada mak dan ayah. Itu yang kedua, ahabbul amalu ilallah, amalan yang Tuhan paling suka, buat baik kepada mak dan ayah. Okay. Buat baik kepada mak dan ayah ni merupakan ketaatan yang tidak akan terlucut pada mana-mana anak, khususnya anak lelaki, tak terlucut sampai bila-bila, tuan-tuan. Kita ada isteri ke, kita tak ada isteri ke, kita ada anak ke, selama mana mak dan ayah kita ada, dan kalaupun mak dan ayah kita tidak ada, kita wajib taat dan buat baik kepada mak dan ayah. Buat baik pada mak dan ayah ni selama hayat kita ada, bukan selama hayat mak dan ayah tu ada. Selama hayat kita tu ada. Kita ni mati bila? Walaupun mak dan ayah dah meninggal dah, kita masih tertakluk untuk buat baik kepada dia, iaitu dengan kita mendoakan keampunan kepada mak dan ayah yang dah meninggal. Tertakluk. Itu bagi anak lelaki sampai bila-bila pun.
dia tak akan boleh orang kata apa, lepaskan tanggungjawab ni. Dia kena buat. Bagi anak perempuan selama mana dia belum berkahwin, maka ketaatan itu tertakluk pada mak dan ayah. Bila mana dia telah berkahwin, ketaatan tak lagi tertakluk pada mak dan ayah, tertakluk pada suami dia, tapi dia tetap kena melakukan ihsan pada mak dan ayah dia. Ihsan lain tuan-tuan, taat lain. Taat ni dalam hadis Nabi sebut, seorang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak pergi berjihad. Nabi tanya pada dia, ahayyun walidatuk, mak kamu masih hidup lagi ke? Maka dia jawab masih hidup. Nabi jawablah hadis tu. Kalau tuan-tuan tengok hadis ni, Nabi jawab, ilzam rijliha, lazimilah kaki mak kamu. Kata-kata Nabi ni cukup tinggi, level taat tu cukup tinggi. Ilzam rijliha, lazimi tapak kaki dia. Maknanya apa? Apa yang dia buat, kalau kamu boleh penuhi, kamu penuhi, dan elakkan untuk kritik ataupun untuk tolak apa yang dia minta. Elakkan. Sebab kadang-kadang ada juga permintaan mak dan ayah kita ni yang macam pelik-pelik sikit. Terutamanya bila mana dia dah berusia sikit, dia minta benda pelik-pelik. Tapi kalau kita boleh penuhi, walaupun benda tu nampak macam pelik, tapi masih lagi dalam kategori syar'i, maknanya syarak tak larang, maka kita buat. Kita buat wasiat-wasiat dia, pesanan-pesanan dia yang syar'i. Yang tak syar'i tak wajib buat. Contoh, dia pesan pada kita, lepas pada aku mati, ini ada duit sikit, duit ni khusus untuk cantikkan kubur aku. Mati lagi, kepuk tu bagi comel, batu nisan made from Turki punya. Lepas tu nak letak batu licin. Wajib dah ikut tuan-tuan? Tak wajib, walaupun dia dah keluarkan dana. Tapi tuan-tuan angguk je lah zaman dia hidup. Dia dah meninggal, tuan-tuan tak buat. Dia tak mari cek dah lepas pada tu. Keluar balik pada kubur, tengok kepuk ada tak, ni batu nisan made in Turki ke tak. Dia tak cek dah. Guna duit itu salurkan ke tempat lain yang lebih memberi bantuan pada dia dalam kubur, sedekah. Cuma nak beritahu poin dia, kalau benda tu pelik, kita boleh cari idea nak balas, jangan bagi terguris hati. Itu sepatutnya. Sebab Nabi sebutlah hadis, ilzam rijliha, lazimi kakinya. Lazimi kakinya maknanya tak boleh beri apa-apa alasan, tak boleh tinggi suara walau sikit pun. Itu yang Nabi pesan kepada sahabat. Nak beritahu pada kita, seorang anak dia tertakluk pada ketaatan kepada mak dan ayah dia. Kalau anak perempuan, dia dah kahwin, dia tertakluk ketaatan kepada suami dia. Dia tak lagi tertakluk ketaatan kepada mak dan ayah dia, tapi dia dituntut untuk buat baik pada mak dan ayah dia. Sekiranya mak dan ayah dia minta dia taat sehingga dia tidak pedulikan suami dia, dia tak wajib ikut mak dan ayah dia. Dia wajib kena ikut suami dia. Sebab manusia dia tidak akan dibebankan dengan dua ketaatan. Manusia dia tidak akan dibebankan dengan dua ketaatan. Seorang anak perempuan kena taat mak ayah, kena taat suami lagi. Tak. Anak lelaki pun begitu. Bila mana dia dah kahwin, dia kena taat mak dan ayah dia. Mertua dia wajib taat tak? Dia tak wajib taat. Tapi dia wajib buat baik. Buat baik, ihsan dia panggil. Maknanya kalau mertua dia ugut dia, raya tahun ni kena balik, taat sikit pada mak dan ayah. Kita pun angguk je dah. Sampai masa kita kata dana tak cukup, tak boleh balik, jauh utara patah timur, nak pergi jauh, jam pun teruk. Mana kita sebut. Tapi nak beritahu, tidak akan terbeban atas seorang manusia dua ketaatan, tidak akan terbeban. Tapi buat baik tu semua tuan-tuan, buat baik tu semua. Sebenarnya bukan pada mertua. Kita ni mana-mana orang, kita kena buat baik. Semua kita buat baik. Cuma nak beritahu, prioriti buat baik ataupun taat paling tinggi itu ialah pada mak dan ayah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, qultu thumma ayyu, aku katakan lagi, kemudian lepas daripada buat baik pada mak dan ayah, apa lagi yang aku boleh buat sebagai amalan yang Tuhan cinta ataupun Tuhan sayang? Thummal jihadu fi sabilillah. Tiga Nabi jawab,
kemudian berjihad di jalan Allah. Jihad ni luas skop dia tuan-tuan. Jihad ni luas. Tapi kalau sebut dalam hadis Nabi, zaman Nabi yang dimaksudkan dengan jihad, akad senjata lawan musuh yang lawan Islam. Lawan orang kafir yang lawan Islam. Itu kena jelas makna dia. Orang kafir tak lawan Islam, dia panggil kafir zimmi, tidak buat permusuhan dengan orang Islam, kita kena baik dengan orang kafir itu. Bahkan kalau dia minta perlindungan dengan kita kena beri perlindungan pada dia. Sebab dalam Quran sebut, bila mana wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana. Bila mana ada orang musyrik minta tolong perlindungan pada kamu, fa'ajirhu, Quran kata beri perlindungan pada dia, thumma ablighuhu ma'mana, beri dia rasa aman pada dia, dan bacakan kepada dia ayat-ayat Quran. Maknanya Allah Ta'ala beritahu, kalau ada orang kafir duduk di negeri kita, orang kafir itu tak buat masalah, tidak pertikaikan amalan-amalan kita sebagai tuan tanah ataupun pemilik asal bumi itu, kita buat baik dengan dia. Tapi dalam masa yang sama, jangan hanya sekadar baik, approach juga kepada dia orang ni agama Islam tu, sampaikan juga tanggungjawab pada ulul amri tu. Maknanya nak beritahu pada kita, orang kafir kita dah kawan lama dengan dia, tak buat masalah dengan kita, sekali-sekala nak kena cerita juga tentang Islam. Sekali-sekala kita nak kena tanya juga, apa yang dia duk sembah, apa kita sembah, kita kena tanya. Cuma benda ni sebahagian orang kita, dia tak berapa nak bercakap sangat baik-baik dengan non-Muslim ataupun orang bukan Islam. Berurusan lama dah dengan orang Cina ke India ke, tapi isu agama kita jarang nak bercakap. Sebab kita rasa macam isu tu terlalu sensitif. Okay. Sebab kita rasa kalau kita tanya dia soalan tentang apa yang dia sembah, ataupun dia tanya pada kita soalan tentang apa yang kita sembah, kita rasa macam dia macam nak ancam kita. Sebenarnya tak pun. Sebenarnya kita boleh cerita, tapi cerita dengan kadar yang kita mampu. Kalau kita rasa tak mampu nak jawab, jangan cerita lebih-lebih. Cerita takat kita tahu, sekadar nak tahu. Tuan-tuan boleh berbuat dengan orang Cina. Saya sendiri zaman duduk di Terengganu dulu, kita pernah tanya, kita pergi baiki kereta pun semua, kita tengok depan kedai orang Cina ni, dia ada kotak warna merah, dia letak buah. Kadang-kadang pagi dia bakar colok dia sembah, dia buat isyarat. Kebetulan saya first customer mai baiki kereta kedai tu. Duk tengok dia ni macam duk buat benda tu. Saya tanya Cina tu, tengah-tengah dia duk syok baiki. Saya tanya dia, tadi buka kedai buat apa? Dia kata tak tahu. Dulu ayah saya jaga kedai ni, dia buat macam tu. Sebelum pada ayah saya, tok ki saya, dia buat macam tu. Jadi saya ni hanya meneruskan warisan tok ki, lepas pada tu ayah. Dia orang letak buah limau, kita letak buah limau lah. Okay. Saya tanya dia, daripada hati yang dalam, percaya tak benda ni boleh jaga? Dia kata kita buat je lah, orang buat kita buat. Dia tetapi jelasnya bagi dia lah, dia kata tak kuat mana benda ni. Dia sendiri sebut macam tu. Takat tu ialah saya cakap dengan dia. Saya tak tanya lebih lah. Kita tak dah nak argue lebih-lebih. Cuma saya nak tahu dia tu dengan agama dia macam mana, dengan yang dia duk buat. Dia sendiri pun rasa macam buat atas sebab orang dulu duk buat. Bukan dia buat dengan sebab dia faham. Buat atas sebab orang dulu duk buat. Macam kita jugalah, sebahagian kita duk buat sebab orang dulu duk buat. Faham tu tak tahu sebab apa. Sebab kita tahu agama dia mesti ada benda yang kita boleh cerna dengan akal, apa yang kita buat dengan agama, amalan-amalan agama tu. Okay. Balik pada hadis kita, kata Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berjihad bagi zaman tu, dia merujuk kepada angkat senjata lawan musuh. Zaman kita ni jihad luas. Jihad tidak semestinya di medan perang. Bahkan jihad tu boleh jadi di medan lain. Jihad tak semestinya angkat senjata, bahkan boleh jadi jihad tu dengan kita menulis
tulisan-tulisan ilmiah, benda tu orang duk baca, itu juga dikira sebagai jihad. Bahkan kata para ulama, tinta dakwah orang alim yang menulis ilmu lebih berat berbanding darah para syuhada. Nak beritahu pada kita, dua-dua tu diduduk sekali. Maknanya kita hormatilah medan kita. Orang yang berjihad dengan cara dia nak tolong Islam dengan kekuatan fizikal dia, tak apa. Orang yang nak berjihad dengan cara intelektual, akademik, itu pun bab bahagian jihad. Kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Kata Abdullah bin Mas'ud, sekiranya aku minta lagi pada Nabi, pasti Nabi akan tambah. Tapi aku tak gamak nak minta lebih-lebih. Sebab 3 tu pun berat sebenarnya. Solat awal waktu, buat baik pada mak ayah, jihad fi sabilillah. Nabi beri jawapan ni pada siapa? Pada orang yang dah lama masuk Islam. Sebab ada hadis-hadis yang lain, soalan sama juga Nabi ni tanya kepada sahabat, tanya pada Nabi, ayyul amalu ahabbu ilallah. Kita beri laluan pada azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Okey. Dalam hadis yang pertama ni, dalam bab yang pertama, kata Abdullah bin Abbas, haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani.
Nabi menyampaikan, mengkhabarkan kepada kami, kepadaku beberapa perkara ini, dan sekiranya aku minta tambah, pasti dia akan tambah. Tapi Abdullah bin Mas'ud tak minta, tak tanya. Sebab 3 perkara tu pun dah cukup untuk kita amal. Dan kalau kita tengok dalam perbahasan para ulama, Nabi SAW ni sendiri, antara uslub cara Nabi, orang tanya soal jawab dengan Nabi, kalau benda-benda yang bersifat point, minta tips, minta panduan, Nabi tak akan beri banyak. Kebanyakannya Nabi akan sebut 3. Dalam banyak-banyak hadis kalau orang tanya Nabi soalan, apakah tanda-tanda orang yang merasai kemanisan iman? 3. Hadis tu sebut salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang ada pada diri seseorang tu, kalau ada, dia akan rasa kemanisan iman. Dia kasih kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Dia benci jatuh ke dalam kesyirikan sebagaimana dia benci jatuh dalam neraka. Dia sayang kepada saudaranya seperti mana dia sayang akan dirinya sendiri. 3. Baca hadis lain, bab halawatul iman, bab kemanisan iman, ada yang beza sikit, tambah sikit ataupun kurang ataupun lain terus. Cuma nak beritahu, Nabi ni kalau Nabi jawab soalan, Nabi jawab, Nabi akan beri benda point, tak akan lebih daripada 3, tak akan lebih daripada 5, kata sebahagian para ulama. Ada hadis Nabi jawab sampai 5, tapi tak ada lah hadis yang sebut sampai 8, 9, tak ada. Sebab Nabi ni dia paling faham keadaan orang yang tanya soalan. Allah Ta'ala jadikan Nabi ni dia faham mad'u ataupun orang yang bertanya. Dan itu juga kaedah yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang bergelar sebagai pendakwah. Bila mana orang tanya soalan, mudahkan jawapan tu, jangan bagi susah. Sebab dalam hadis Nabi sebut yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan payahkan urusan orang. Basyiru, beri berita gembira, wala tunaffiru, jangan beri berita bersifat ancaman sangat. Kan sebahagian orang dia ceramah kerah sangat, asal cerita neraka kapi, neraka kapi, neraka kapi. Seolah-olah yang dalam masjid tu keluar rasa kapi, rasa neraka. Tak ada rasa busyra dalam diri, tak ada rasa macam kita ni ada juga tempat Tuhan nak tengok. Dia kena seimbang, benda tu kena balance. Tak boleh cerita syurga sehingga orang yang duk buat jahat banyak, semayang pun sekali semayang, sekali tak semayang rasa macam selamat, aman, okey. Tak boleh juga. Kena bagi juga sikit ancaman. Takhwif kena ada, tabsyir pun kena ada. Cuma Nabi ni dia balance. Dia balance. Soalan macam ni sahabat ramai tanya. Hatta Aisyah sendiri pun tanya. Aisyah pun dah tanya, tapi Nabi tak jawab. Poin pertama tu as-salatu ala waqtiha, Nabi jawab lain. Tapi soalan lebih kurang dengan Abdullah bin Mas'ud. Sebab Nabi faham orang yang bertanya tu dia perlu apa. Kalau kita tengok perbahasan ataupun kandungan hadis yang disebutkan oleh para ulama, Nabi SAW memahami situasi dan keadaan penanya ketika menjawab pertanyaan sesuai tingkatan orang yang bertanya tu. Jadi ilmu ni ilmu yang kena ada pada seorang yang bergelar sebagai pendakwah. Sebab tu orang yang berdakwah dia kena ada ilmu sosiologinya, ilmu psikologinya, kena ada. Bukanlah kata wajib, tapi kena ada. Sebab nak faham keadaan orang tanya. Kalau kita jadi orang yang isolate, duduk dengan diri kita sendiri je, orang tanya soalan, jawapan kita tu macam kita okey jawapan tu, orang yang dengar jawapan kita tu tak berapa nak okey. Sebab suasana persekitaran yang bertanya dengan yang ditanya tak sama. Tanya soalan pada ustaz, tips gini macam mana jadi baik, ustaz tu okey daripada kecil lagi. Ayah dia ustaz, tok ki dia tok guru, mak dia anak pada tok guru. Tanya soalan macam mana jadi baik, dia jawab mudah. Kalau ustaz tu mari daripada ayah pembunuh, mak pula tu
Geng tetok orang juga. Jadi dia lain sikit jawapan dia. Set netok, orang tu panggil set netok. Okey. Maknanya nak beritahu jawapan dia tu dia memahami situasi orang. Dia perlu ada benda tu. Dia perlu ada. Sebab tu kita akan tengok latar seorang Nabi ni dia beza-beza. Orang tanya pada Nabi tentang keadaan. Kalau kami ni kahwin dapat anak perempuan ramai macam mana? Nabi boleh jawab dengan tepat sebab Nabi orang yang anak perempuan ramai. Orang tanya Nabi, kami ni ada anak meninggal. Nabi pun antara orang yang ada anak ramai meninggal. Orang tanya Nabi nak buat baik pada ahli keluarga yang dah meninggal, mak ayah dah meninggal. Nabi pun ada pengalaman benda tu. Jadi latar situasi seseorang tu mempengaruhi juga untuk dia jadi orang yang hebat dalam memahami dan juga menjawab, memenuhi keperluan masyarakat. Okay. Jadi saya baca sikitlah beberapa kandungan hadis yang disebutkan oleh para ulama sini. Dia kata yang pertama sebagai penutup lah, perintah untuk sentiasa mengerjakan salat tepat pada waktunya. Sentiasa mengerjakan salat tepat pada waktunya. Perintah salat ni apa benda tuan-tuan? Salat 5 waktu tu lah, bermula subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Settle 5 tu. Itu wajib bagi orang Islam yang mukallaf. Tuan-tuan jangan terpedaya dengan ilmu kata tak wajib. Ilmu yang kata salat tak wajib ni tak betul tuan-tuan. Ilmu ni ilmu yang mari daripada hawa nafsu, bukan ilmu betul. Sebab yang paling betul ialah salat. Sebab Nabi disyariatkan untuk salat. Nabi pun salat. Nabi paling tinggi makrifat Nabi salat. Bukan isunya kalau salat tak khusyuk tak perlu salat. Bukan isu tu. Isunya ialah perkara yang disebut sebagai syariat. Sebab hari ni orang duk bercakap ataupun benda ni jadi isu panas. Orang duk bercakap ilmu ni ilmu syariat. Sebab ada tokoh-tokoh yang bercakap dengan cara macam tu. Maknanya bila mana dia bahas makrifatnya, hakikatnya, lepas tu dia guna pula istilah kuliah-kuliah masjid surah ni ustaz syariat je, ustaz fiqh je. Geng-geng kita ni geng-geng makrifat. Tuhan sebut dalam Al-Quran, allazina hum fi salatihim daimun. Orang-orang yang bila mana mereka salat itu daimun. Inilah kefahaman daimus salah. Dia bawa istilah tu. Nampak kemas? Dan solat tu bukanlah solat yang kita duk buat tu. Solat daimus salah yang sebenarnya ialah solat yang berpanjangan. Solat dengan kefahaman dia dah. Yang dia bawa dan dia kata solat tu maksudnya sentiasa mengingat Tuhan. Tak. Syariat. Kita kena mengagungkan syariat. Bahkan itu syiar tuan-tuan. Syiar. Orang Islam ni dia ada syiar. Solat 5 waktu ni syiar. Syiar kita orang Islam. Kita runtuhkan syiar, hilanglah kemuliaan orang Islam tu sendiri. Okay. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Yang kedua, keutamaan menghormati kedua orang tua. Keutamaan menghormati kedua orang tua, yang ni umum. Yang keempat yang ketiga perlunya mempertimbangkan situasi dan keadaan penanya. Ini kita dah sebut. Okay. Yang keempat, pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah dengan tidak banyak bertanya kepada beliau. Ini juga disebutkan. Sahabat Nabi ni kalau dia tanya soalan, dia tak tanya banyak, tak bercakap banyak. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, sahabat Nabi yang berumur sikit ni, yang masuk Islam dah agak tua, kibarus sahabah macam Abu Bakar, Umar, Uthman, dia orang ni hadis-hadis daripada dia orang ni agak kurang je ni, hadis tanya jawab kurang. Sebab apa? Sebab dia orang tua, orang dewasa, duduk dengan orang hebat, dia ada segan lah, sikit segan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok hadis jenis tanya jawab ni biasanya datang pada sahabat yang kecil-kecil, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Sebab budak tuan-tuan, budak-budak ni nak tanya dia tanya je. Dia masuk majlis dia tanya direct. Sebab tu kalau tengok benda tu mempengaruhi jugalah sikap sebahagian para sahabat. Tapi bukan makna kata kalau tuan-tuan tak faham so benda, tuan-tuan diam lama sampai mati tak faham. Itu bukan cara betul tau. Tuan-tuan ada benda yang tak faham, tuan-tuan tanya, berkait dengan ibadah khususnya ataupun pengamalan harian agama kita. Yang terakhir, pelajaran
bagi seorang mufti dan pengajar untuk bersabar dalam menghadapi penanya dan murid yang ia ajari. Maknanya dalam hadis juga pelajaran bagi orang yang menjadi tempat orang tanya soalan. Dia sebut sini mufti ataupun pengajar. Maknanya mufti dan juga orang yang mengajar orang, dia kena sabar menghadapi kerana orang tanya soalan. Kadang-kadang orang tanya soalan pelik-pelik. Jangan terlampau nak perli sangat orang tanya. Dan jangan juga jawab soalan tu terlampau nak buat lawak sangat, tak jadi kok. Mesej ilmu tu tak sampai kok. Kena berpada-pada. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada hadis pertama perbahasan kita pada malam ni. Poinnya ialah buat baik kepada mak ayah tu. Kait dengan hadis bab, kait dengan bab tu. Iaitu babnya ialah syarah kepada ayat ke-8 surah Al-Ankabut, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Poin dia ialah buat baik pada mak ayah. Okay. Jadi saya rasa kita berpada situ. Sebelum tutup, tuan-tuan ada soalan yang nak bertanya? Tak ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, kita berhenti situ je lah. Kita sambung minggu depan, hari Khamis minggu depan insya-Allah, hadis yang kedua daripada bab yang pertama, masih lagi dalam bab syarah ataupun tafsir kepada surah Ankabut ayat ke-8. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.